Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita sekali lagi dalam sesi yang kedua dalam sesi tadabbur. InsyaAllah pada malam ini saya akan tunjukkan ataupun bersama-sama bersama tuan-tuan dan puan melihat tadabbur, melihat sedikit sebanyak tafsir melalui ayat Allah Subhanahu Wa Taala bermula pada ayat yang ke-6 surah Al-Maidah. Allah berfirman pada a'udzu billahi rajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat ini menceritakan mengenai cara mengambil wudu. Tengoklah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kamu bangun untuk solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah muka kamu dan tangan kamu sehingga siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki kamu sehingga buku lali. Baik. Ayat ni kita kena tahu banyak perbahasan ulama dari sudut peletakan rukun wudu. Baik. Yang penting ini ialah dasar yang pertama, dasar yang premium, yang premier lah, yang paling utama, iaitu dalam mustimbat ataupun mengeluarkan hukum, kata wajib untuk berwudu sebelum solat. Okey. Jadi ulama mentafsirkan idza qumtum ilas salati, jika kamu bangun untuk menunaikan solat. Maknanya setiap kali solat kena buat macam ni. Ataupun ada ulama yang menafsirkan bahawa bangun dari tidur. Idza qumtum ilas salah. Tapi banyak perbahasan ataupun kita tafsiran daripada ulama mufassirin, ulama tafsir, maka ulama fiqh menetapkan bahawa setiap kali menunaikan solat, jika kita dalam hadas, maknanya tidak suci lah. Maknanya tapi kita dalam penurunan ataupun dalam ayat ni adalah kisah-kisah yang berkaitan. Sebab Allah Ta'ala turunkan ayat ni ada pada peperangan yang Nabi SAW solat dengan, sebab ada ulama kata, ada tafsir kata, ulama tafsir mengatakan bahawa setiap kali solat, maknanya idza qumtum ila solat, kalau hampa nak pergi solat kena buat macam ni. Maknanya setiap kali kita nak pergi solat kena buat macam ni. Maknanya itu ulama bincanglah. Ada yang kata idza qumtum ila solati, ini maksudnya jika kamu bangun daripada tidur untuk ke solat, barulah buat macam ni. Tapi yang penting sekali, ini ialah rukun main, base, permain yang paling penting, rukun solat. Kita lihat tu lah. Yang pertama, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Baik. Kemudian wa aydiyakum, kemudian tangan kamu, ilal marafiq, hingga ke siku. Baik. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kamu, bi ru'usikum. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki kamu sehingga buku lali. Baik. Yang pertama ialah basuh, wa faghsilu wujuhakum, basuh muka. Ini rukun yang pertama, maknanya
Idza qumtu ila salat, kamu nak pergi solat, dan kamu dan ulama fiqh mengatakan, kalau nak pergi solat kena buat benda ni. Pertama ialah basuh muka, yang kedua basuh tangan, yang kesiku, yang ketiga wamsahu wa aydiyakum ila marafiq, kesiku. Baik. Bila basuh muka ni, ulama fiqh menetapkan berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan, ulama fiqh menetapkan definisi wajah daripada umbun-umbun hingga ke dagu, daripada cuping telinga ini hingga ke cuping telinga kanan kiri. Baik. Dan jika rujuk kitab-kitab fiqh, maka terdapat perbahasan mengenai bagaimana kalau dia janggut dia tebal kan, macam saya ni, macam mana kalau nampak janggut ni nak tahu tebal ke tak tebal, kalau nampak kulit ni, nampak kulit muka ni, maknanya nipis lah nampak kulit muka, kena basuh bagi rata layak. Tapi kalau janggut tebal ni, tak nampak kulit muka ni, cukup sekadar menyilati sahaja janggut ni kan, menyilati janggut ni. Okay. Okay. Kalau orang perempuan ni kena basuh habis lah, sampai siku, sampai ke dagu lah, habis dagu ni, habis dagu ni, sini ke sini. Baik. Kemudian wa aydiyakum, tangan sampai ke siku. Dan ulama fiqh membahaskan takat mana siku ni kan. Kalau kita pegang siku kita ni kan, kita tengok okey, ini tangan kan. Tangan, okey, ni kita nampak siku kan. Tulang pertama ni. Ulama mengatakan had siku, maknanya siku, ulama fiqh mengatakan, rujuk balik kitab fiqh lah, mengatakan siku yang kata habis siku ni yang tulang kedua ni. Dia kalau perasan satu tulang lagi. Kalau perasan ada bonjol lagi satu. Yang ni baru habis siku. Jadi sunatkan untuk lebihkan sikit lah. Kalau okay, ni satu pertama, ini yang kedua. Nampak ni, kalau rasa siapa semua orang ada, pegang siku masing-masing, rasa tengok ni siku yang kedua ni. Okay, basuhan dia sunat lebih sikit. Okay, sampai ke siku, tangan sampai ke siku lah, maknanya semua ni kena lah, kena ayak lah, semua ni kena ayak ni, ayak sampai ke siku, ke tulang kedua lah. Okay. Dan Allah Ta'ala kata wamsahu, basuhlah, basuh, wams tadi fagsilu, basuh, wamsahu ni sapu, maknanya dikenakan air, kemudian sapu. Apa beza sapu dengan basuh? Basuh ni wajib kena ayak tu ada, takung ayak tu ada, basuh. Ayak tu ada, basuh. Tapi sapu ni ayak tu tak bertakung. Dia ayak dia tak bertakung, sapu je lah kepala. Biru'usikum. Kalau nak bincang ataupun nak kita kata bahas, ataupun kita bukan bahas, nak cerita lah. Kalau nak cerita perbahasan ulama mengenai kepala ni, nak basuh sekerat ke, semua ke, macam mana ke kan, nak basuh sikit je ke, belah ni boleh ke saja ke. Ulama berbeza pada huruf ba sahaja. Biru'usikum. Adakah ba ini ba biru'usikum, adakah memberi maksud al-ba'd, tab'id, ataupun sebahagian, ataupun adakah membawa maksud al-kull, seluruh? Jadi ulama fiqh atau mujtahidin, kita kata mujtahidin dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab al-Maliki, depa ni berpendapat bahawa ada setengah kata kena semua, wajib al-kull. Jadi, dan ada setengah juga kata cukup sekadar sebahagian sahaja. Ada setengah kata cukup sebahagian 3 jari je kat kepala. Baik. Ini perbahasan ulama mujtahidin, fuqaha ahli fiqh.
panjang lebar. Kita boleh buka satu, kita kena kalau nak cerita ni kena buat satu lagi program pula untuk cerita pasal ayat ni saja. Perbahasan ulama bagaimana depa istinbat hukum, hadis apa depa guna, pemahaman macam mana, depa faham macam mana, faham tak? Okey. Jadi cerita dia pasal kepala ni hanya dia kata tang sini ni ulama berkhilaf ni pada huruf ba itu sahaja. Adakah ba ni membawa maksud macam mana? Dan semestinya dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan cara Nabi SAW mengambil wudu dan juga sahabat-sahabat lah. Sahabat ikut Nabi, jadi ada sahabat-sahabat yang menunjukkan cara ambil wudu, kita pakai hadis tersebut, maka asal-asal tersebut, maka kita gunakan juga. Baik. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum kan apa? Sama juga pada perkataan wa arjulakum ni. Wa arjulakum ni sama juga. Sebab apa? Sebab wa arjulakum ni ulama berbahas juga pada huruf apa? Pada huruf lam. Wa arjulakum. Pada huruf arjulakum. Sebab pada ada sebahagian qiraat membaca wa arjulikum. Jadi perbahasan je sama juga, adakah nak guna arjulakum ni basuh ataupun arjulikum ni sapu. Tapi kita guna arjulakum ni bermakna kita, dan ulama sepakatlah, maknanya mazhab Syafi'i ni mengatakan, dan beberapa mujtahidin lain menggunakan arjulakum, jadi kita kena basuh. So perkataan arjulakum tu kembali kepada faghsilu. Ya, kalau ngaji bahasa Arab ni fahamlah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, maknanya arjulikum tu ma'tuf kepada bi ru'usikum. Tapi kalau kita baca faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum dengan la, maka arjulakum tu kembali kepada faghsilu arjulakum, ma'tuf kepada wa aydiyakum ila marafiq. Faghsilu wujuhakum, maknanya ayat asal dia faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa arjulakum. Ada nampak tak? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Maksud daripada situlah ulama istinbat hukum, keluarkan hukum. Sehingga basuh kaki sehingga ke buku lali, daripada tapak kaki tu sampailah buku lali yang atas ni lah. Takkan nak angkat tunjuk kaki pula kan. Faham lah kot, no? Kemudian ini rukun wudu. Jangan, kalau tanya mana mai yang lain, mana mai yang kumur, basuh hidung, yang ni sinsyak hidung, mana mai apa nama basuh telinga, tengkok, mana mai basuh tangan 3 kali, mana mai. Yang mai yang kita ni ialah sunat. Basuh 3 kali mana tak ada sebut pun sunat. Yang wajib yang ni sebut dalam Quran ni, basuh muka sekali, tangan siku sekali, kepala sekali, basuh kaki sekali, tu kira yang wajib, yang rukun lah. Kalau kita buat yang ni selesai lah, cukup. Tapi ulama Imam Syafi'i meletakkan niat sebagai rukun, dan juga tertib. Beberapa ulama lain juga meletakkan tertib sebagai rukun, sebab hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa Nabi tak pernah tak ikut tertib. Mesti dia start dengan yang dulu, muka dulu, tangan, lepas tu kepala, baru kaki. Misalkan hadis-hadis yang lain lah, hadis-hadis yang lain yang menyokong, yang memberi kita kata panduan lah. Sama juga hadis-hadis Nabi SAW dan athar para sahabat yang ambil wudu, kita ikut Nabi, dan Nabi pun ikut Nabi lah. Jadi kita pun ambil daripada situ lah. Yang adanya kumur, yang adanya basuh hidung, yang adanya basuh tangan 3 kali. Jadi semua ni kita ambil daripada hadis, dan ulama masukkan dalam perkara-perkara yang sunat, perkara-perkara yang sunat dalam wudu. Tapi yang wajib bagi mazhab Syafi'i,
Ada 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kaki, sapu kepala dengan basuh kaki. Kemudian yang 6 tertib. Niat mana main niat? Okey, niat dengan tertib ni itulah hadis-hadis yang kita. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan, pendapat mujtahidin fuqaha yang mengatakan tak ada pun niat, jadi tak perlu niat. Tapi pendapat mujtahidin yang lain yang kita pakai antara ni ialah Imam Syafi'i mengatakan kena niat sebab hadis innamal a'malu binniyat. Setiap benda tu ada niat, jadi kena niat untuk ambil wuduk. Jadi itu membezakan antara niat wuduk untuk solat, untuk wuduk, dan juga niat untuk basuh biasa-biasa. Membezakan antara dua tersebut. Okey, yang penting kita ni di Malaysia kita guna mazhab Syafi'i lah, kita ikutlah yang 6. Kalau kita pegang yang 6, maka kena cukup yang 6 ni baru sah kita punya wuduk. Ingatlah, siapa tak sah wuduk, tak sah solat. Senang cerita. Wuduk ni paling penting ialah wuduk bersuci ni lah. Baik. Kemudian Allah kata wa in kuntum fatahharu. Kalau kamu ni berjunub maka sucilah. Ni cerita kalau hampa ni berjunub kena mandi wajib. Mandi wajib mazhab Syafi'i hanya apa? Tamrir bima ala jasad kullu, ni kena basuh, alirkan air ni kena seluruh kawasan tubuh. Ni semualah. Kalau nak cerita kat sini tak cukup masa, jadi kita nak kata mandi wajib ni kalau berjunub, cara nak ambil hadas kena mandi wajib kan. Lepas tu nak semayang ambil wuduk lah, semayang. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Kalau hampa ni marda, sakit, ataupun ala safar, atau dalam perjalanan, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun kamu rasa nak sakit perut, nak pergi buang air besar. Aw lamastumun nisa, ataupun kamu tersentuh perempuan. Falam tajidu ma'ah, dan kamu tak jumpa air, fatayammamu sa'idan thayyiban, dan bertayamumlah dengan sa'idan, tanah yang suci. Baik. Dekat sini Allah Taala beritahu apa perkara yang membatalkan wuduk. Kalau hampa berjunub, berbatalkan wuduk. Nak bahas bab junub ni cerita dia panjang lah. Kena buka satu sesi lain pula lah cerita dia. Tapi yang penting junub ni kena faham lah, junub ni ada besar lah. Bersama suami isteri dan benda lain, jadi kena suci. Kemudian kalau sakit, orang kutu marda, hampa sakit, mana sakit tak boleh kena ayak. Bukan, maaf lah, kalau tak boleh kena ayak, maknanya tadi kita dapat hadas, tak boleh kena ayak, jadi boleh tayamum. Contohlah, ada besar ada kecil, tapi sakit tak boleh kena ayak, boleh tayamum. Okey, sakit. Ataupun dalam keadaan musafir, ayak yang ada tu cukup untuk minum saja, tak boleh nak ambil wuduk, jadi kena tayamum. Ataupun hampa auja ahadun minkum minal gha'iti, ataupun hampa minal gha'iti ni kita kata hampa daripada tempat gha'it, tempat buang najis. Jadi hampa main pada tempat tu, hampa dah buang najis dah, apa tak ada ayak, tak jumpa ayak, jadi kena tayamum lah. Jadi maknanya kalau hampa sakit tak boleh nak tayamum, tak boleh nak kena ayak, kena tayamum. Kalau hampa dalam musafir tak cukup ayak, boleh tayamum. Ni cerita tayamum, minta maaf lah, bukan cerita pasal mata wuduk, tapi ni cerita tayamum. Ataupun hampa main daripada tempat buang ayak besar, hampa tak ada jumpa ayak, ataupun aula masuk manusia, ataupun tersentuh perempuan. Jadi aula masuk manusia ni pun cerita dia panjang. Sama ada yang kata macam hadis ni, kerana ada beberapa hadis yang memberi tafsiran pada Al-Quran. Jadi dan ulama mujtahidin, fuqaha mujtahidin yang memberi pendapat mereka. Jadi ada yang kata aula masuk ni saya bermaksud jika kamu berjima' dengan isteri kamu. Ada yang bermaksud kalau kamu menyentuh sahaja. Jadi kita di mazhab Syafi'i di Malaysia ni kita menggunakan kaedah menyentuh, bersentuhan. Tersentuh ataupun disentuh pada mazhab Syafi'i kena ambil wuduk.
Lam sual malmus kena ambil untuk beli kitab Kifayatul Akhir ataupun kitab yang lain. Dan apa tak jumpa perkenalah bertayammum dengan soalan thayyibah. Lepas tu cara tayammum pula. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Nampak tak? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Sapu muka hampa dan tangan hampa. Ini pun ulama bahas juga. Aydikum adakah tangan sampai pergelangan saja, ada pun sampai siku. Jadi ada pendapat mengatakan pergelangan saja dan mengatakan siku. Kita Syafi'i menggunakan muka tepuk tanah tu, muka sekali, tepuk tanah tu sekali lagi, tangan dengan sampai siku lah. Kita Syafi'i pegang benda tu. Nanti ada lah perbahasan ulama banyak dalam isu ni. Tepuk 2 kali ke, tepuk sekali ke. Kita pakai yang tadi itulah. Tepuk sekali untuk muka, tepuk sekali lagi untuk tangan dan sampai siku. Kita guna yang tu pada Syafi'i. Praktikal. Ya kalau nak berujuk balik, buka balik perbahasan 4 mazhab ni boleh buka. Cuma itu makan masalah. Okey. Faham sebab ada antara hikmah adalah kenapa disyariatkan tanah ialah sebab tanah ni takkan habis. Ayak mungkin tak ada, tapi tanah takkan habis. Bagi kita duduk kat tanah, kita duduk kat tanah takkan mesti ada ya tanah. Itulah contoh dia. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Taala ni tak mau menjadikan ke atas pun satu kesusahan, haraj. Walakin yuridu litahhirukum, dan tapi Allah Taala ni mau supaya untuk menyucikan hangpa. Nyucikan kita semua ni lah, kamu semua ni. Liyaj'ala 'alaikum min haraj. Liyaj'ala 'alaikum min haraj. Liyaj'ala 'alaikum min haraj. Wa litahhirukum ni'matahu. Baik. Alaikum wa tashkurun. Okey. Yang pertama, Allah Ta'ala tak mau menjadikan ini sebagai Allah Ta'ala tak menyusahkan. Tak ada ayat boleh tayammum, maknanya satu rukhsah, satu keringanan. Kemudian untuk apa? Dan untuk kamu bersih, menyucikan kamu. Cerita dia, kalau nak cerita pasal kebersihan ni, banyak cerita lagi panjang lah. Tapi tak apa, kita pakai yang tu dulu. Kalau sampai ada ruang dan peluang, boleh baca banyak buku lain, cerita pasal taharah, pasal hikmah kenapa tanah dijadikan satu alat tayammum dan alat mengangkat hadas, banyak cerita dia. Wa liyutimma ni'matahu, dan Allah Ta'ala nak menyempurnakan nikmat dia kat atas kamu. La'allakum, supaya kamu bersyukur. Supaya kamu bersyukur. Baik, boleh baca banyak lagi kita tak sebut. Boleh baca sebab masa tak cukup. Baik, kita seterusnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na. Ini cerita pasal golongan orang Islam yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan sebutlah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah bagi kepada kamu. Dan wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi, dan mitsaq, janji yang hampa sendiri dah janji, alladhi, yang wathaqakum bihi, yang hampa sendiri dah janji. Idh qultum, hampa juga yang kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini peristiwa perjanjian Aqabah yang dibuat oleh orang Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia untuk hidup mati bersama. Jadi Allah Ta'ala kata, sebutlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu, Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Nikmat Islam lah paling besar sekali, nikmat yang lain juga. Dan mithaq, dan janji yang telah kamu janji, dan kamu telah kata sami'na wa ata'na, dan kami dengar dan kami taat pada kamu, wahai Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah ni tahu apa sesuatu yang ada dalam hati. Yang tadi mithaq tadi tu tafsiran banyak pelbagai, tapi secara umumnya banyaklah mithaq. Contohlah, ingatlah janji yang kamu janji. Contoh janji yang alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kamu? Qalu bala, mereka mengatakan ya. Maka
ni lah tepati janji lah. Bertakwa kepada Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada dalam hati. Ini antara juga kepada kita. Kita kena faham Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, dan kita telah berjanji kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya mati dan hidup kita ni semua kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena buatlah. Kemudian Allah Ta'ala kata, ya alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jom. Situ pula. Nah, saya ni try buat lah. Okey. Teruskan. واذكروا نعمة الله عليكم إذ قرأتكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بالصدور. Allah Ta'ala tahu apa yang di dalam hati kamu. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang beriman, kunu qawwamin, jadilah kamu ni penegak qawwamin, penegak. Kerana Allah Ta'ala syuhada'a bil qist, saksi yang adil, bil qist, jadilah kamu ni penegak dalam kesaksian kepada Allah dengan keadilan, bil qist, keadilan, bil qist. Jadi kamu orang-orang yang adil lah. Kunu qawwamin bil qist. Ini kan apa cerita dalam tafsir penyelebar perbahasan. Qawwamin ni maksud apa? Qawwamin ni maksud penegak keadilan. Mudah katalah penegak keadilan. Dan syuhada ialah saksi. Saksi-saksi. Saksi-saksi dengan keadilan. Baik. Kemudian wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kamu ini wala yajrimannakum. Janganlah kamu jadikan kebencian kamu terhadap sesuatu kaum sebab untuk kamu tidak berlaku adil. Alla ta'dilu. Jangan jadikan kebencian sesuatu kaum terhadap kamu menjadikan kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana keadilan itu paling dekat dengan taqwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tahu. Allah ni Maha tahu apa yang hampa buat, bima ta'malun, apa yang kamu telah lakukan. Baik. Tengok ibu ayah, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Ayat ni mudah cerita. Ini ialah dasar kehidupan sebagai manusia, sebagai seorang beriman. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan jadikan satu keadaan tu, bila kita tak suka kat satu puak ni, kita kata atas dasar sentimen ni, kita terus tak berlaku adil pada dia. Dia ni tak suka, kita tak suka sebab benda ni. Tapi bila main tang benda lain, dia kata apa tak betul sebab kita tak suka kat dia. Berlaku adil lah. Kita berlaku adil lah. Allah Ta'ala kata berlaku adil. Walaupun hampa tak suka orang tu, tapi jangan jadikan kebencian hampa terhadap orang tu membuatkan hampa tidak adil dan berlaku zalim. Tak boleh. Dan Allah Ta'ala kata i'dilu wa aqrabu taqwa. Inilah berlaku adil kerana adil dekat dengan taqwa. Dan Allah tahu apa yang kita buat. Ingatlah, ini satu peringatan, satu teguran daripada Allah kepada kita semua, untuk kita semua dalam menjalani hidup sebagai seorang manusia dan seorang orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kena betul-betul kena hadam dalam ni. Baik. Last sekali, wa'adallahu alladhina amanu. Saya nak bahas lagi, tapi tak apa, cukup sangat dulu. Yang lebihnya,
tuan-tuan dan puan boleh baca lagi, boleh cari lagi apa konteks ayat ni. Sangat menarik. Dan kita kena faham, tengok tak boleh kita tak berlaku adil hanya kerana kita ada masalah dengan dia. Tak boleh. Biasalah ni kalau bincang politik ni memang syok lah. Tapi tu nak kata, kena baca, kena faham, kena praktik. Yang paling penting kali, amal. Baik, yang last kali, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salati lahum ajrun azim. Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka maghfirah, keampunan dan ajrun azim dan balasan yang besar. Allah Ta'ala ni tengok ayat tu tengok. Tadi Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, jadilah orang yang adil. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala telah berjanji untuk orang yang beriman dan juga beramal soleh. Janji apa? Maghfirah, keampunan dan balasan yang besar. Siapa nak keampunan daripada Allah Ta'ala dan balasan yang besar, ingatlah yang dua ni lah kita akan carilah kali. Tak ada siapa dalam dunia ni tak buat salah, tak buat dosa. Lah kali kita akan cari dua ni lah. Keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ganjaran. Kita kata ajrun ialah ganjaran azim yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada ganjaran yang lebih baik daripada ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ingat, tanam dalam kepala otak, tanam dalam hati. Ini ayat ni ialah janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Manusia akan janji dan ingkar, tapi Allah tidak sama sekali. Ingat, ini iman. Siapa yang beriman, kena beriman dengan ayat ni. Buat beriman dan amal soleh. Dan ada dua benda ni, Allah janji apa? Maghfirah dan ganjaran yang besar. Dan saya mohon maaf jika ada salah silap. Jika ada komentar ataupun soalan ataupun pendapat ataupun teguran, tolong supaya kita dapat perbaiki lagi penyampaian kita dan dapat perbaiki lagi kesalahan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.